Memandangkan perbahasan ini akan melibatkan keseluruhannya tentang dasar, maka saya tumpukan perhatian kepada beberapa dasar yang jelas dekat di hati saya dan dekat dengan kawasan Ipoh Timur. Pertama, berkenaan dengan TVET. Kedua, berkenaan dengan populasi dan kadar kesuburan rakyat kita. Ketiganya, tentang kesihatan. Dan keempatnya, berkenaan dengan mineral critical. Sebelum itu, sekalung tahniah saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas ucapan belanjawan, pembentangan belanjawan madani ketiga yang cukup berinspirasi, cukup bijaksana dan pastinya telah diangkat sebagai belanjawan yang paling menjulang kesejahteraan rakyat, lebih baiklah daripada tahun-tahun sebelumnya dan sebelum ini. Baik, pertamanya berkenaan dengan TVET. Secara umumnya belanjawan untuk TVET telah dinaikkan daripada 6.8 bilion ke 7.5 bilion. Peningkatan ini adalah mesej jelas tentang komitmen kerajaan dalam memperkukuh modal insan sektor yang berpermintaan tinggi dan memenuhi keperluan industri laksana serampang dua mata lah. Sekaligus membuktikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan, peralihan tenaga, aero angkasa, kecerdasan buatan AI, data center dan pelbagai lagi yang berteknologi tinggi. Peningkatan ini melimpahkan manfaat kepada pelbagai lapisan penerima. Pihak industri sudah tentu bertepuk tangan menerima modal insan yang terlatih. Yang golongan belia terpinggir pula dah tentu hala tuju hidupnya sudah tersusun cantik. Sudah tahu nak jadi apa. Belia komuniti miskin bandar yang terpinggir, yang di luar bandar maupun orang asli yang jelas dikatakan dan dinyatakan dalam bajet ini khususnya berkenaan dengan TVET, semuanya takkan lagi tertinggal dan takkan lagi tercicir. Kerajaan memang benar mengurangkan ketidaksamaan melalui pendidikan berasaskan kemahiran. Mana tidaknya 3 bilion dana HRD Corp. Semuanya ke sini. Mewujudkan 3 juta peluang pembelajaran. Institusi TVET dengan 1.2 bilionnya juga ke sini. Melatih 77,000 pelajar. Tak cukup dengan itu, khazanah datang dengan pembangunan belia K-Youth yang akan menyokong pembangunan bakat dalam sektor-sektor utama. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK sediakan 500 juta dan pembiayaan 20,000 pelatih dengan fokus pada sektor keutamaan seperti penyelenggaraan, pembaikan dan operasi atau MRO, kenderaan elektrik EV, aero angkasa. Udah tentu dari segi pelaksanaannya saya menyeru, ini seruannya datang, supaya terma pembiayaannya lebih fleksibel. Kelayakannya pula kena lebih luas semata-mata untuk menggalakkan lebih ramainya yang pakat-pakat mendaftar dalam kursus TVET untuk meluaskan bukan saja menggalakkan, untuk memberi insentif untuk anak-anak muda untuk menyertai kerjaya masa hadapan TVET. Saya amat terkesan dengan dasar belanjawan 2025. Bukan sekadar kerana saya adalah anggota Majlis TVET Negara, tetapi terpaksa bila mana kerjasama dengan industri menjadi satu taktik yang penting. Dia bukan strategi. Strategi itu pemikiran, taktik itu tindakan. Dalam belanjawan program latihan baru untuk sektor khusus akan dipertingkat terutamanya antara institusi TVET dan industri seperti GLC, macam TNB lah, SD Guthrie. Dengan cerita Geely Proton kat Tanjung Malim, ada perancangan besar. Tak jauh sangat dari Ipoh Timur tu, Tanjung Malim. Ada perancangan besar nak wujudkan satu college TVET yang memang unprecedented lah dengan izin skalanya dan juga apa yang ngajarnya, dan juga dengar ceritanya dia orang nak hantar anak Malaysia untuk pergi ke China, pergi ke kilang-kilang ibu daripada di sebelah sana, dapat ilmu pulang ke sini untuk menjadi pensyarah. Inilah apa yang dikatakan diperlukan untuk place to train, di mana orang yang ada ilmu dapat bawa balik ke sini, kita letak orang sambil belajar, sambil dia dapat upah dan sambil bekerja. Hasrat ini juga perlu diperkukuh dengan tambahan 50 juta untuk menarik orang industri untuk sertai program anak angkat LK. Sepertinya apa yang sedang dibuat oleh DRB dengan Proton dengan Geely. Baik, saya nak tutup bab TVET ni tentang usaha yang ahli-ahli parlimen boleh dan perlu buat. Bahawa program MCYTT, di mana
sudah kita saksikan selain daripada Ipoh Timur di mana kita telah hantar satu rombongan tidak kurang daripada 30 orang anak muda untuk menuntut ilmu berkenaan dengan desain dan AI di China. Ahli Parlimen Kulai pula, walaupun dia Timbalan Menteri, dia juga turut serta dalam MCYTT di mana beliau telah menaja satu rombongan tidak kurang daripada 20 orang anak-anak muda untuk pergi ke China di bawah MCYTT untuk menuntut ilmu dalam AI related design. Di mana kita juga ada satu rombongan lagi, separuhnya adalah anak-anak muda Ipoh Timur, separuhnya adalah anggota KKM di mana mereka telah pergi ke China di sebelah selatan untuk menuntut ilmu yang terkini berkenaan dengan pencucian dan rawatan luka atau wound care dengan izin. Separuh anggota KKM kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri. Dan ini adalah antara usaha yang sedang dilakukan oleh pihak saya sebagai anggota Majlis Tibet Negara dan termasuk juga timbalan speaker dari Cameron Highlands. Beliau akan menghantar satu rombongan tidak kurang daripada 20 orang asli untuk pergi menghadiri program MCYTT. Ada ramai lagi ahli-ahli parlimen yang sudah berkomited tapi kita belum ada kursus lagi yang nak pergi sana. Belum cukup ramai yang menjadi. Jadi kita perlu pakat-pakat sebagai ahli-ahli parlimen untuk sama-sama berganding bahu, berputih tulang untuk menjayakan agenda pengarus perdanaan Tibet ini. Baik, masuk bab kedua tentang populasi dan kesuburan. Ini benda bukan ramai sangat yang nak sembang pasal kesuburan. Dalam belanjawan madani ini, di sini sana ada banyak menyentuh pembangunan populasi, kesuburan dan kebajikan sosial. Ada banyak penekanan usaha berterusan kerajaan untuk tangani penurunan kadar kelahiran di Malaysia. Ada banyak sokongan kepada pembangunan keluarga. Dalam belanjawan saya kagum dengan inisiatif 1000 hari pertama kehidupan. Ini memang progresif. Inisiatif ini memanfaatkan 420,000 ibu hamil untuk pengasanan dan rawatan awal penyakit dalam usaha melahirkan generasi yang sehat dan produktif. 5 juta ringgit yang disalurkan suatu yang segera kita perlukan. Bayi baru lahir amat berisiko tinggi dan ini pastinya memberi suatu ketenangan kepada para ibu yang masa depan mereka are in good hands dengan izin. Datuk Speaker, belanjawan ini amat berpendekatan holistik. Kita nak tangani kebajikan sosial kanak-kanak, keluarga dan warga emas. Fokus ini saya lihat sebagai pendekatan tidak langsung yang menjamin kepada kebaikan kadar kesuburan. Persekitaran yang menyokong keluarga ini pasti akan memperbaik kadar kesuburan, kesannya populasi bolehlah meningkat. Ahli-ahli yang berhormat mungkin ramai dah tahu penurunan kadar kelahiran di Malaysia ini adalah benda yang real. Betul-betul sedang berlaku dengan izin. Tahun 2024, kadar kelahiran di Malaysia pada sekitar 14.9 setiap 1,000 penduduk. 10 tahun lepas, 16.6 kelahiran setiap 1,000 penduduk. Dia turun. Demi generasi masa hadapan, kita perlu bercakap dengan bertindak tentang manfaat jangka panjang daripada pelaburan pembangunan populasi dan sokongan kesuburan. Dulu kita sembang kencang tentang family planning untuk menurunkan kadar kesuburan. Sekarang kita sendiri ludah ke langit muka sendiri yang kena lah. Saya berulang kali ingatkan, Malaysia ini semakin menua. We are an aging nation. Bukan itu saja, kadar kelahiran pun turun mendadak. Saya cadangkan langkah tambahan. Kalau boleh adjust sikit untuk mengurangkan lagi beban ekonomi ke atas keluarga, seperti peningkatan cuti bersalin, cuti bapa. Macam teman lah. Atau penambahan faedah sokongan anak. Inisiatif 1000 hari pertama ini boleh dibingkai sebagai asas penting untuk kesihatan populasi masa depan Malaysia. Sekali jalan tangani cabaran kesihatan awam dan kesuburan. Datuk Indra Speaker, ahli-ahli yang berhormat, awal bulan lepas, saya bersama dengan beberapa orang rakan mewakili Malaysia untuk Asian Forum for Parliamentarians of Population and Development, AFPPD. Kita pergi Bali untuk menghadiri Executive Committee. Saya melihat pelbagai peluang terbaik terbentang luas untuk Malaysia sekiranya kita berjaya dalam proses pembidaan untuk menjadi Sekretariat Global AFPPD ke sini, ke Kuala Lumpur, ke tanah air kita.
Biarpun AFPPD bertindak banyak dalam ruang lingkup penglibatan advokasi, namun menjadi tuan rumah untuk beberapa tahun yang akan datang, 3 ke 6 ke 10 ke selama-lamanya, nyata akan membawa manfaat tersendiri. Sebarang hala tuju kerajaan pastinya boleh disokong oleh UNFPA sebagai rakan kongsi pelaksanaan. Alangkah baiknya jika dipadankan seiring dengan menjadi tuan rumah ASEAN dan keputusan untuk dibuat yang bakal dibuat sama ada Malaysia atau Kemboja akan menang dalam pembidaan tersebut, saya tidak boleh memberi jaminan, saya tak boleh kata kita akan menang atau tidak, tapi saya selaku timbalan presiden, Kapit selaku presiden, Paik Sulong sebagai SU, anggotanya Miri, Bukit Bintang, Tampin, Sungai Petani, Kudat, Puncak Borneo, Kota Bolot, Kapar, Mersing, Yang Berhormat Hatta daripada Senat, kita akan berputih tulang sehingga kita menang pembidaan itu untuk menjadikan Malaysia sebagai sekretariat kepada AFPPD Global. Kalau kawan-kawan sokonglah. Sudah tentu kalau rakan-rakan di Parlimen sokong, sudah tentu kita perlu menuntut, meminta, merayu supaya kerajaan dan yang amat berhormat dan kabinet untuk sokong juga. Kita telah berjumpa dengan beberapa orang menteri termasuk menteri luar. Satgi minggu depan saya akan jumpa menteri ekonomi. Saya sudah jumpa dengan menteri dalam. Harap-haraplah dengan sokongan kerajaan kita dapat bukan saja membida, bukan saja memenangi pembidaan tersebut, tetapi kita akan menang menjadi sekretariat yang terhebat dalam sejarah AFPPD beberapa puluh tahun itu. Baik, yang ketiga, kesihatan. Ni panas sikit. Belanjawan Madani 2025 ini jelas membawa lonjakan besar dalam sektor kesihatan negara. Fokus yang diberi kepada peningkatan infrastruktur hospital dan pengurusan kos penjagaan kesihatan adalah tepat pada masanya. Bukan itu saja, kerajaan juga memberi ruang kepada rawatan yang lebih inovatif dan terkini, sesuatu yang akan membuka harapan baru kepada ramai pesakit. Dengan perkhidmatan seperti kardiologi, nefrologi, radiologi diutamakan melalui kerjasama awam swasta, kita sedang bergerak ke arah sistem penjagaan kesihatan yang lebih canggih dan efisien dan efficacious. Lebih menarik lagi, mekanisme pembiayaan baru ini akan memastikan tiada siapa pun yang akan tertinggal, walaupun mereka kurang mampu. Tidakkah ini bukti bahawa kerajaan benar-benar ambil kira terhadap kebajikan setiap lapisan masyarakat dan rakyat? Isu kesihatan, isu nyawa ini seharusnya merentasi identiti seseorang tak kira keturunan, agama dan status dalam kalangan masyarakat. Datuk Speaker, Belanjawan Madani ini ialah keprihatinan kerajaan terhadap rakyat melalui peningkatan infrastruktur hospital yang amat diperlukan. Dengan 1.3 bilion untuk naik taraf ward dan tandas uzur, rakyat akan nikmati suasana rawatan yang lebih selesa. Klinik-klinik yang perlukan pembaikan juga akan dapat peruntukan 300 juta. Selain itu, 100 juta juga akan disalurkan untuk peralatan perubatan terkini di pusat-pusat seperti Institut Kanser Negara, Institut Endokrin, pembinaan pusat kanser di Kuching, di Hospital Pakar Jantung di Kota Kinabalu. Inilah antara komitmen kerajaan. Tetapi, namun demikian, kendati pun begitu, tak nampak Hospital Raja Permaisuri Bainun General Hospital di Ipoh dapat pengumuman untuk selesaikan masalah HRPB yang not fit for purpose ini. Saya merayu, saya meminta supaya dapat dipertimbangkan. Jangan kita nak sembang labun pasal nak tunggu rolling plan. It is becoming not fit for purpose dengan izin. Harap-haraplah kita boleh dapat. Sebab kita bukan saja tentang infrastruktur. Ipoh ni kita perlukan Cardiothoracic Services Center. I'm starting to sound like a broken record. Berulang-ulang teman sebut benda ni. Tetapi apabila sidang lepas, udahlah kita sembang pasal dah lulus pindah akta perubatan. Dua-dua Dewan Negara, Dewan Rakyat dah lulus pindaan akta perubatan. Tapi yang dah qualify 14 orang pelatih cardiothoracic surgery ini belum gazet-gazet lagi. Jadi mereka tak masuk lagi NSR. Pada ketika kita tak cukup surgeon, apabila undang-undang dah lulus, mereka belum masuk NSR lagi. Cardiothoracic Services Center kat Ipoh tak ada duit lagi, belum buat lagi. Saya mohon supaya sekurang-kurangnya Menteri Kesihatan boleh dapat sedikit fokus atau memberi sedikit masa dan sumbangan masa
untuk menjawab sama ada peruntukan yang tahniah kepada Kuching, tahniah kepada Kota Kinabalu, tahniah kepada hospital lain yang dapat, Ipoh Timur dapat tidak. Yang last sekali. Nadir bumi, unsur nadir bumi. Dalam Belanjawan 2025, poin 114 berbicara tentang sokongan kerajaan kepada pembangunan industri unsur nadir bumi REE. Saya kagum bila mana kita mahukan kerjasama dengan negara seperti China dan Australia yang punya keupayaan teknologi. Saya kagum juga apabila kerajaan bercadang meminta Akta Pembangunan Mineral 1994 selain memulakan pemetaan potensi sumber REE. Hasrat ini datang tepat pada masanya. Tepat pada kemelut geopolitik yang mana kita perlu pasakkan kaki. Dengan deposit yang melimpah ruah, walaupun keupayaan memproses masih terhad, tapi ada. Kita sebenarnya mempunyai kumpulan bakat yang terlatih. Rantaian nilai REE ini sudah mula wujud, tetapi masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Sayang jika kita membiarkan peluang ini terlepas begitu saja. Tapi saya rasa ada ruang untuk lebih memantapkan lagi, lebih menghebatkan, memperhandalkan lagi strategi makro negara kita daripada dalam ekosistem atau dalam rantaian nilai dan rangkaian bekalan tentang RE ini. Adakah kita bersedia untuk beralih daripada pendekatan yang sekarang yang mengasingkan mineral atau mineral extraction dengan downstream dengan midstream production? Adakah kita bersedia untuk mewujudkan the complete value chain from mine to microchip? Memandangkan ia sebagai satu rantaian nilai yang secara keseluruhannya adalah satu rantaian nilai. Kita dengar US sedang sembang kencang dah berapa tahun tentang chip war. Sebab itulah perang yang mereka tengah menang. Kita dengar tentang rare earth race yang seringkali diungkapkan oleh China kerana itu adalah perlumbaan mereka menang. Kita di Malaysia, seringkali kita kata Kota Raja gajah bertarung, kita tak naklah jadi gajah bertarung, pelanduk yang mati dipijak di tengah-tengah. Sebenarnya kita tak perlu menjadi pelanduk pun. Kita Malaysia ni, kita harimau. Gajah bertarung. Gajah tu US dengan China. Dalam critical minerals ni, mereka ni bertarung. Tetapi kita boleh menjadi harimau yang cerdik, yang tak perlu dipijak. Kita boleh nyongin-nyongin. Kita boleh berusaha gigih. Kita boleh kenyang berusaha gigih di rumah kita sendiri. Jadi, sebagai penutup, 2 paragraf. Adakah kita punya liputan saringan gold standard database? Ambil contoh 1 to 1 million surface geology, radiometric scan, magnetic scan, gravity mapping, electromagnetic scanning, magnetotelluric scanning, surface geometry scanning, heavy metal analysis untuk establishkan pathfinder elements yang ada untuk bagi tahu kita sebenarnya ada berapa banyaknya yang kita ada seluruh Malaysia. Jadi saya percaya selain daripada penilaian dan pemetaan mineral, kita juga perlu buat satu penilaian pemetaan impact ekonomi mineral critical secara keseluruhan daripada mine to microchip. Saya percaya ISIS Malaysia adalah entiti terbaik untuk memimpin penyelidikan ini bagi memetakan aktiviti-aktiviti rantaian nilai yang sudah beroperasi di Malaysia. ISIS dapat mengenal pasti jurang serta peluang dan mencadangkan perubahan dasar. Ya, perubahan dasar. Kita perlu ubah dasar sebab zaman dah berubah. Perubahan dasar untuk menarik pelaburan serta memperkasakan industri kita. Ini bukan sekadar soal ekonomi. Ini tentang masa depan teknologi kita. Tentang memastikan Malaysia kekal relevan dan berdaya saing di peringkat global. Akhir kata, dengan mengenal pasti jurang dalam rantaian nilai ini, kita bukan saja mampu membangunkan industri pertengahan hingga ke hiliran, tetapi juga mewujudkan pekerjaan baru, menarik pelaburan, merangsang pertumbuhan mampat dan juga kedudukan geopolitik dan ekonomi Malaysia di persada dunia. Belanjawan ini holistik. Jumaat lepas kita berkat Sang Penghulu Hari, ia telah menghadirkan sinar harapan kepada perjalanan negara kita untuk membuka ekonomi, menjana penumbuhan, perubahan dan kesejahteraan rakyat seluruh Malaysia, khususnya di Ipoh Timur. Saya berakhir dengan ucapkan terima kasih kepada Datuk Indra Speaker. Ipoh Timur menyokong sepenuh-penuhnya.
Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Silakan Yang Berhormat